亲爱的恩主，我们满心感谢赞美主，你又再给我们美好的机会，能够来到主的殿中敬拜侍奉主。我们这时候要聆听你要对我们所讲的一切真理，求主预备我们的心，让我们能够好好的思考，特别是有关你所要尝试给我们各种各样的产业，求主帮助我们能够好好的吸收，能够明白，也求主赐给我们力量，能够好好的有负责任的去使用你所赐给我们每一个产业，让我们能够用这个产业来荣耀主的名，用这个产业来跟其他的弟兄姐妹们分享，好叫主的名得到荣耀，主的儿女们得到祝福。恭敬把你的仆人仰望交托，求主带领，祷告感谢，奉主耶稣的名，阿们。阿们。我们这几个礼拜才讲人生的产业。Beberapa minggu ini kita membicarakan tentang harta pusaka yang manusia miliki. 圣经告诉我们，一切美善的恩赐都是从上帝来的。 Alkitab mengatakan segala berkat yang baik itu datang dari Tuhan. 这些东西变成了我们的产业， Dan semua ini menjadi harta pusaka bagi kita. 都是神的恩典。 Adalah anugerah Tuhan. 神把恩典赐给一个人， Allah memberikan anugerah kepada 就 seseorang 对这个人有责任的追讨。 dan ada tuntutan tanggung jawab kepada orang itu pula. 领受神恩典的人要尽责任，负责向上帝交账。 Orang yang menerima anugerah dari Tuhan harus menunaikan tanggung jawabnya dan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan pula. 因为神的恩典是很宝贵的， Karena anugerah Tuhan itu sangatlah berharga. 所以我们一定要尊重神所赐下的东西。 Oleh karena itu kita haruslah menghormati segala sesuatu yang Tuhan berikan. 我们一定要好好运用、好好发展神所给我们的。 Dan kita juga harus memperkembangkan dan mempergunakannya juga dengan baik apa yang Tuhan 因 berikan. 为我们才能在上帝面前交账。 Maka barulah kita bisa mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. 有关于恩赐从神而来， Berkaitan dengan karunia yang datang dari Tuhan. 以及人对神交账的真理， Dan juga kebenaran tentang manusia mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. 耶稣讲得非常清楚。 Yang Yesus sampaikan begitu jelas. 有一个人把他的财产给不同的3个仆人， Ada seseorang yang memberikan hartanya kepada pembantunya, yang ketiga pembantunya yang berbeda. 有一个人得了5000， Ada seseorang yang mendapatkan 5 第 talenta. 二个人得了2000， Orang yang kedua mendapatkan 2 talenta. 第3个人得了1000。 Orang ketiga mendapatkan 1 这 talenta. 告诉我们，每一个人领受的是不一样的， Ini memberitahukan kepada kita yang diterima setiap orang itu berbeda. 无论健康， Baik itu kesehatan, 无论智慧， baik itu hikmat, 无论能力， baik itu 无 kekuatan, 论工作的果效， baik itu hasil dari pekerjaan. 每一个人得到的恩赐是不一样的。 Karunia yang didapatkan oleh setiap orang itu berbeda. 5000、3000、1000， 5 talenta, 2 talenta, dan 1 或 talenta. 者5000、2000、1000， Ataukah 5, 3, dan 1. 都告诉我们每一个人是不一样的。 Ini memberitahukan kepada kita setiap orang itu 那么 berbeda. 得到不一样的恩典，就有不一样的责任。 Dan mendapatkan anugerah yang berbeda, maka tanggung jawab yang harus diemban itu pun 这个 berbeda. 最基本的观念。 Ini merupakan konsep yang paling mendasar. 有很多人用很简单、很错误的思想来讨论恩赐的问题。 Ada banyak orang yang dengan pemikiran yang sangat sederhana untuk membicarakan, mendiskusikan tentang karunia. 上帝既然赐下恩典， Dan kalau Allah memberikan anugerah, 他就应该公平给每一个人。 maka haruslah dia secara adil berikan kepada setiap orang. 所以，自从2500年以前， Maka sejak 2500 tahun yang lalu, 人就讨论什么叫做公平， maka manusia pun mulai mendiskusikan apa itu keadilan. 什么叫做公义。 Apa itu hal yang sama rata, adil? 公平是从恩典赐下的权柄来应用的吗？ Apakah keadilan itu merupakan satu hak yang diberikan, yang bisa dilakukan, yang bisa dipakai dengan anugerah yang diberikan? Apakah anugerah diberikan melalui kedaulatan yang dipakai oleh pemberi? 那么这个是把恩典赐下的人，他怎样使用他的权利呢？ Lalu bagaimanakah orang yang memberi anugerah ini, dia menggunakan kedaulatannya itu? 我们很多人思想应该公平，所以世界上每一个人都应当有相同的恩赐。
Oleh karena itu banyak daripada kita senantiasa berpikir bahwa haruslah ada keadilan dan setiap orang dalam dunia ini mendapatkan karunia anugerah yang sama. 这件事基本上就是错误的。 Dan hal ini secara mendasar itu sudah salah. 因为圣经告诉我们，神是有主权的上帝， Karena Alkitab mengatakan Allah itu berdaulat. 神是凭着他自己要行的事的旨意跟权柄来做他要做的事情。 Allah itu melakukan segala pekerjaan itu seturut dengan kehendaknya, seturut dengan kedaulatannya. 神的主权是没有人可以去干预的， Kedaulatan daripada Allah tidak ada siapapun yang boleh campur 神 tangan. 的智慧也是没有人可以预测去了解的。 Hikmat daripada Tuhan pun tidak ada siapapun yang bisa menduga ataupun mengertinya. 你否认神有主权， Kalau saudara menyangkal Tuhan mempunyai 你 kedaulatan, 否认神有智慧， kalau saudara menyangkal Tuhan mempunyai 你 hikmat, 简直就是否认神的存在。 maka saudara berarti menyangkali keberadaan dari Allah pula. 这件事情是很基本的对上帝的认识。 Dan hal ini merupakan pengenalan terhadap Allah yang sangat 我 mendasar. 们就是主啊，求你照做你所愿意的， Kita hanya bermohon kepada Tuhan, oh Tuhan kiranya Engkau lakukan seturut kehendakmu, 照做你的计划， seturut dengan rencanamu, 也照做你的智慧， dan juga seturut dengan hikmatmu. 行使你要做的一切的事情。 Lakukanlah segala sesuatu yang Engkau ingin 我 kerjakan. 们不过是被造的， Kita hanyalah 我 diciptakan, 们是你的仆人， kita hanya adalah 我们 hambamu. 只能领受不配得做的恩典。 Kami hanyalah menerima anugerah yang tidak layak kami terima. 神用主权行事， Oleh karena itu Allah dengan kedaulatannya melakukan segala 用 sesuatu. 圣经的话来说， Dengan perkataan dalam Alkitab, 叫做独行其事的上帝。 Dia adalah Allah yang melakukan segala sesuatu yang ajaib secara sendirinya. 他要做什么，是凭着他自己的决定。 Apapun yang dia ingin lakukan seturut dengan keputusannya 他要 sendiri. 分给谁，是凭着他自己的权柄。 Kepada siapakah dia akan bagikan itu seturut dengan kedaulatannya pula. 他给哪一个人多少，是凭着他自己的智慧。 Berapa banyak yang dia berikan kepada seseorang itu seturut dengan 那么 hikmatnya. 神的智慧是不可能有错误的， Hikmat daripada Tuhan tidaklah mungkin ada salah. 神的主权也是不可能人去干预的。 Kedaulatan daripada Tuhan itu pun tidak mungkin dicampur tangankan oleh manusia. 他这样才叫做神。 Baru dengan demikian barulah dia disebut sebagai Allah. 你说为什么他比我健康？ Saudara mengatakan mengapa dia lebih sehat dari saya? 为什么他比我长命？ Mengapa dia lebih panjang umur dari saya? 为什么另外一个人比我智慧？ Mengapa orang yang lain lebih berhikmat dari 上帝 saya? 的回答是什么呢？ Apakah jawaban dari Tuhan? 我要恩待谁就恩待谁， Kepada siapakah aku akan berbelas kasihan, aku akan berikan kepada dia. 我要怜悯谁就怜悯谁。 Kepada siapakah aku akan mengasihi, aku akan mengasihi dia. 这绝对不是人可以干预，也不是人可以讨论，更不是人可以讨价还价的事情。 Maka ini adalah satu kemutlakan manusia. Tidak bisa diskusikan, manusia tidak bisa tawar menawar ataupun manusia tidak bisa intervensi. 那么你说，那我没有权柄干预这个事，我就要怎样都接受神的恩典吗？ Lalu kalau saudara mengatakan kalau sedemikian saya tidak bisa intervensi, apakah dengan demikian saya harus menerima anugerah Tuhan begitu saja? 是的， Ya, 公平论人的哲学从来没有真正的定义。 tentang doktrin keadilan di dalam filsafat manusia selamanya tidak ada definisi. 如果上帝给每一个人的恩一定要完全一样的话， Jikalau anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang haruslah sama, 那么人就没有行动的自由，没有使用恩赐的权柄。 maka manusia dengan demikian tidak mempunyai kebebasan dalam kelakuan dan juga mempunyai kebebasan di dalam memakai karunia-Nya pula. 当你把上帝的恩典使用出来的时候， Ketika saudara memakai anugerah Tuhan itu, 你一用的时候，马上产生不平等。 ketika saudara memakainya langsung timbul satu ketidaksetaraan. 比如今天我给你们每一个人100万， Misalnya hari ini saya berikan kepada saudara setiap orang 1 juta. 那么你下午想买东西的，你用2万，他用3万，马上
不平等就 Dan 出现了。 sore hari nanti dengan uang itu saudara membelikan sesuatu dengan harga 20.000, yang lain dengan 30.000, maka langsung timbul satu ketidaksetaraan atau ketidakadilan. 你用一部分的钱的时候， Ketika saudara memakai sebagian dari uang itu, 数目就减少了， maka jumlahnya akan berkurang. 减少以后， Setelah berkurang, 平等就不见了。 maka tidak lagi ada keadilan. 我们不可以用平等来追讨上帝给我们的，一定要每一个人一样。 Oleh karena itu tidak bolehlah kita memakai kesetaraan atau keadilan untuk menuntut Tuhan memberikan kepada kita setiap orang sama. 上帝给每一个人不一样的恩赐， Karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang secara berbeda. 上帝给我们每一个人不同的分量， Tuhan memberikan kepada kita setiap bobot yang berbeda. 里面要表现的智慧是什么呢？ Apakah hikmat yang ingin dinyatakan di dalam semuanya 所以 ini? 呢，哲学家思想公平的时候， Maka ketika filsuf memikirkan tentang keadilan, 到了主前300多年的时候， sampai kepada 300-an tahun sebelum Masehi, 阿里斯多德就开始讨论公平的问题。 maka Aristotle pun mulai mendiskusikan tentang keadilan 那么 itu. 他讨论的公平是什么公平 Lalu 呢？ apa keadilan yang seperti apakah yang dia diskusikan 跟 itu? 圣经后来耶稣传讲的公平完全不一样。 Itu sama sekali berbeda dengan keadilan yang di kemudian hari Yesus sampaikan di dalam Alkitab. 他的公平是静止性的公平 （status）。 Keadilan yang dibicarakan adalah keadilan yang bersifat statis. 耶稣基督所讲的公平是动的、活动性的公平。 Tetapi keadilan yang Dinamis. dibicarakan oleh Yesus adalah yang bersifat dinamis. 所以呢，阿里说的讲公平的时候， Maka ketika Aristotle membicarakan tentang 他 keadilan, 没有看到时间跟恩典的关系在哪里。 dia tidak melihat di manakah hubungan antara waktu dan 那 anugerah. 耶稣讲的公平，为什么说是活动性的公平？ Lalu mengapakah kita mengatakan anugerah yang dibicarakan oleh Yesus itu bersifat dinamis? Keadilan Yesus kenapa bersifat dinamis? Ini 耶稣把赐下的恩跟以后的日子之间的关系接连起来了。 Karena Yesus menggabungkan anugerah yang diberikan dengan waktu-waktu di kemudian hari itu, dia gabungkan menjadi 你说 satu. 这个什么意思呢？ Saudara menanyakan apakah artinya 耶 ini? 稣说：“给谁有多少，就向谁要有多少。 Yesus mengatakan berapa banyak yang diberikan kepada seseorang, maka daripadanya pun akan dituntut sedemikian 那么 banyak. 给的时候是一段的时间， Pada waktu diberikan itu adalah satu masa waktu, 要的时候是另一段时间。 pada waktu dituntut itu adalah masa waktu yang lain. 经过时代变迁以后， Maka setelah perbedaan kurun waktu 你 ini, 所领受的需要发展， yang saudara terima itu harus 你 berkembang. 发展需要时间。 Kalau berkembang itu memerlukan 你 waktu. 领受的恩典跟时间的发展配合起来， Ketika perkembangan waktu dan anugerah yang engkau dapatkan itu, 反过来，你领受的恩典跟时间的发展配合起来的时候， dan ketika anugerah yang saudara terima digabungkan dengan perkembangan dari waktu, 你就可以数算你尽的责任达到什么的果效。 maka saudara pun boleh menghitung sampai di manakah hasil daripada tanggung jawabmu. 所以呢，这样呢，耶稣基督活动性的公平观就改革了整个世界有关于公平的哲学思想。 Oleh karena itu konsep pemikiran dari keadilan yang bersifat dinamis yang dibicarakan oleh Yesus itu pun telah mengubah semua konsep pemikiran daripada para filsuf. 耶稣说：“多给谁，就向谁多要。” Yesus mengatakan berseberapa banyak diberikan kepada seseorang, maka daripadanya pun akan dituntut 少给 sedemikian banyak. 谁，就向谁少取。 Kalau sedikit diberikan kepada seseorang, maka sedikit pula yang dituntut 对 daripadanya. 耶稣基督的公平观是全世界最完美的公平观。 Oleh karena itu konsep keadilan yang dia ucapkan oleh Yesus itu adalah satu konsep keadilan yang paling sempurna. 你不能因为上帝给你的多，你就可以骄傲； Kita tidak boleh menjadi sombong karena Tuhan memberikan banyak kepada 你也 kita. 不可以因为上帝给你的少，你变成怪责上帝。 Sebaliknya kita juga Tuhan memberikan sedikit kepada kita, kita menyalahkan Tuhan. 因为在时间的过程中间， Karena di tengah perkembangan dari waktu 你 ini, 怎样应用所给你的， bagaimanakah saudara memakai yang diberikan kepadamu? 去发展你所领受的恩， Ketika saudara mempertimbangkan anugerah yang kau terima, 你要向上帝交账。 maka engkau harus mempertanggungjawabkannya 所以 kepada 多给 Tuhan. 谁，就向取
谁多要， Maka seberapa banyak diberikan kepada seseorang, maka seberapa banyak pula akan dituntut 交给 daripadanya. 谁就向谁索取。 Kalau sedikit diberikan kepada seseorang, maka sedikit pula yang dituntut 这样 daripadanya. 你不能埋怨什么， Maka saudara tidak bisa bersungut-sungut 你只能 apapun. 怪着自己没有好使用上帝的恩赐。 Saudara hanya bisa menyalahkan diri, tidak memakai anugerah yang Tuhan berikan itu dengan baik. 不是你对上帝追讨、对上帝不甘愿的主权， Itu bukanlah kedaulatan yang saudara miliki karena saudara bisa menuntut kepada Tuhan ataukah saudara tidak rela kepada itu Tuhan. bukan tuntutan saudara tentang kedaulatan Tuhan Allah。你对上帝的主权，你根本没有权柄去追讨。 Saudara sama sekali tidak mempunyai tuntutan apapun terhadap kedaulatan Tuhan. 相反的，上帝对你在恩赐上的发展有绝对的权柄追讨你。 Sebaliknya, Tuhan mempunyai kedaulatan yang mutlak untuk menuntut kepada saudara untuk memperkembangkan anugerah yang Dia berikan. 所以当耶稣基督赐下这个比喻的时候， Maka ketika Yesus Kristus menurunkan perumpamaan 他 ini, 允示了一件很可怕的事情： satu hal yang terselubung yang sangat mengerikan yang terdapat di dalamnya. 给5000的要另外转回5000， Yang diberikan 5 talenta harus mengembalikan 5 talenta yang lain. 给2000的应当另外交出赚来的另外2000， Yang diberikan 2 talenta harus menyerahkan kembali 2 talenta yang lain. 给1000的应当有另外赚取1000来交付给上帝。 Yang diberikan 1 talenta juga harus memberikan 1 talenta yang lain yang diserahkan kepada Tuhan. 但是事实证明，耶稣的比喻里面讲的是什么呢？ Tetapi fakta membuktikan apakah yang disampaikan di dalam perumpamaan yang Yesus katakan ini. 5000的转回5000， Yang mendapatkan 5 talenta mengembalikan 5 talenta yang lain. 2000的赚回2000， Yang mendapatkan 2 talenta mendapatkan lagi 2 talenta yang lain. 1000的人没有赚回。 Yang mendapatkan 1 talenta tidak mendapatkan apapun. 所以这3个人问题发生在谁身上呢？ Maka dari ketiga orang ini, masalahnya itu terjadi pada siapakah itu? 都发生在最少领受恩典的人。 Itu terjadi pada orang yang paling sedikit menerima anugerah. 为什么领受多恩典的人没有问题呢？ Mengapa tidak ada masalah bagi orang yang menerima anugerah yang banyak itu? 为什么领受最少的常常发生问题呢？ Lalu mengapa pula orang yang menerima anugerah yang sedikit itu senantiasa timbul 我 masalah? 不知道你们对这个问题曾经思考过，曾经研究过，曾经好好对付自己没有？ Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengintrospeksi diri sendiri terhadap perumpamaan yang disampaikan ini terhadap apa yang kau lakukan dalam hidup ini. 领受恩典应当感恩， Orang yang menerima anugerah harusnya bersyukur. 领受恩典应当努力， Menerima anugerah berarti harus giat bekerja. 领受恩典应当发挥所领受恩典应当有的效用跟责任。 Menerima anugerah itu berarti harus memperkembangkan fungsi daripada anugerah dan juga memperkembangkan tanggung jawabnya. 所以有恩赐的人， Maka orang yang berkarunia 常常做更多的工作， senantiasa dia mengerjakan pekerjaan yang lebih banyak. 常常应用所有的时间压榨自己，使自己得到果效。 Senantiasa dia memakai semua waktu yang ada, dia menguras dirinya supaya bisa mendatangkan hasil. 少恩赐的人，他常常安慰自己， Orang yang sedikit karunia senantiasa menghibur diri, 常常原谅自己。 senantiasa mengampuni diri. 我的恩赐不多， Anugerah 我不必努力， Karunia saya tidak banyak, maka saya tidak perlu giat. 我不必发挥， Saya tidak perlu memperkembangkan. 我也不必尽我的责任。 Saya juga tidak perlu menunaikan tanggung jawab 因为 saya. 我本来恩赐很少， Karena memang karunia saya sedikit. 恩赐最少的人， Orang yang berkarunia paling sedikit, 他不但不努力， bukan saja dia tidak giat, 不但不殷勤， bukan saja dia tidak rajin, 他不但不发挥， bukan saja dia tidak 他 memperkembangkan. 只有一个观念：上帝不公平。 Dia hanya ada satu konsep, Allah tidak adil. 他给他那么多，给我这么少， Berikan begitu banyak kepada dia, berikan 我 begitu sedikit 现 kepada saya. 在失败， Sekarang saya gagal. 我现在什么都做不成， Saya sekarang apapun tidak berhasil. 因为我领受的恩典是太少的， Itu karena anugerah yang saya terima itu terlalu sedikit. 我没有责任， Saya tidak ada tanggung jawab. 我没有错误， Saya tidak ada kesalahan. 错总是在上帝。 Kesalahan itu selalu ada pada Tuhan. 从我几十年发现这个道理的时候， Sejak saya beberapa puluh tahun yang lalu menemukan kebenaran tentang ini, 非常惧怕， saya sangat takut, 我非常焦急， saya sangat gelisah 因为神的审判临到那些只怪着他而不奋力的人。
Karena penghakiman daripada Tuhan akan tiba kepada orang-orang yang senantiasa menyalahkan Tuhan dan tidak giat 我 bekerja. 上上帝来追讨人的责任的时候， Ketika Tuhan datang menuntut tanggung jawab manusia, 领5000的人，另外交回5000， Orang- 你所托付我的，我已经发展成为这个样子。 orang yang menerima 5 talenta, dia datang mempertanggungjawabkan, memberikan lagi 5 talenta yang lain yang sudah dia perkembangkan. 领2000的人，他另外赚了2000，交给主说：“这是你所托付我的，我已经成全了。” Yang menerima 2 talenta juga datang kepada Tuhan dan menyerahkan lagi 2 talenta yang lain seturut dengan apa yang Tuhan embankan kepada dia dan dia 当 sampaikan. 上帝问那只领受1000的人， Dan ketika Tuhan menanyakan kepada orang yang hanya menerima 1 talenta, 那么你现在怎么交付你所领受的呢？ lalu sekarang bagaimanakah engkau mempertanggungjawabkan apa yang engkau sudah terima? 他的理由充足， Dia mempunyai alasan yang penuh, 马上回答： langsung dia menjawab, 主啊，我所知道的， oh Tuhan yang ku ketahui, 你是很严格的， engkau itu begitu ketat, 所以你要追讨， maka engkau akan menuntut. 我就把你给我的1000埋在土地里面， Maka aku menyembunyikan 1 talenta yang kau berikan itu ke dalam tanah, 因为我怕失去你所给我的。 karena aku takut kehilangan apa yang kau berikan 所以 kepadaku. 等你来要我交账的时候， Maka ketika engkau datang dan meminta aku 我就从 mempertanggungjawabkan, 土地里把这1000再挖出来交还给你。 aku akan mengambil kembali daripada yang kusembunyikan di dalam tanah itu dan kembalikan kepadamu. 这个叫做什么呢？ Apakah yang dimaksudkan di sini? 这个叫做保值。 Ini adalah menjaga keutuhan daripada 你来 barang itu, 所以 nilai. 现在很多的人一生做的事情就是保值，就满足了。 Maka sekarang ini banyak orang yang seumur hidup mereka kerjakan adalah menjaga nilainya secara utuh dan mereka sudah puas. 从来没有发展， Selamanya tidak ada perkembangan. 以为这样就可以满足上帝的心愿。 Mereka mengira dengan cara demikian mereka bisa memuaskan isi hati Tuhan. 主啊，你给我的我还存着，我没有丢掉啊， Oh Tuhan yang kau berikan aku masih menyimpannya, aku tidak kehilangan. 我保值了， Aku telah menjaga 我 keutuhan 没 nilainya. 有亏本了， Tidak ada kerugian. 我还钱把你给我的交还给你吧。 Aku mengembalikan apa yang kau berikan kepadaku, aku kembalikan kepadamu. 耶稣基督怎么回答他呢？ Bagaimanakah Yesus menjawab kepada dia? 耶稣说：“你既然知道我是很严格的， Yesus Kristus mengatakan jikalau engkau sudah mengetahui aku begitu ketat, 你为什么不把这1000的银子交给兑换银钱的人，连本带利也拿出来呢？ mengapa tidak menyerahkan 1 talenta kepada orang yang menjalankan uang sehingga uang ini bisa berbunga dan dikembalikan kepada saya? 这里隐藏着得到利息是主所许可的。 Dan di sini terkandung makna bahwa kita mendapatkan bunga itu adalah Tuhan mengizinkan pula. 但是包高利贷是上帝所不喜欢的， Tetapi kalau mengenakan bunga yang tinggi itu tidak berkenan kepada Tuhan. terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Bunga yang terlalu tinggi mematikan orang miskin. 太高的利息是会致死别人， 高利贷会使穷人更苦，因为他没有办法。 bunga yang terlalu tinggi bisa membuat orang yang miskin semakin menderita karena mereka tidak berdaya untuk 你 membayar. 借给他100万， Ketika saudara meminjamkan 1 juta kepada seseorang, 要他好几百万， saudara menuntut kembali jutaan 他 dari 结 dia, 果只能破产，只能自杀。 maka dia akhirnya hanya bisa bangkrut dan bunuh diri. 所以圣经反对高利贷， Maka Alkitab menentang penerapan bunga yang tinggi. 但是 Tetapi 适当的利息， bunga yang sepantasnya, 这个是上帝所许可的。 ini yang diizinkan oleh Tuhan. 因为你有了本钱， Karena saudara mempunyai modal 你本钱去发展的 dan 时候， ketika saudara memperkembangkan 你 modalmu, 有了盈利， saudara mendapatkan 你 keuntungan, 应该把得到的盈利分一些给参加投资有份的人。 maka haruslah engkau membagikan sebagian dari keuntungan itu kepada orang yang menanamkan 这 modalnya. 个是圣经的经济学。 Ini adalah ilmu ekonomi yang diajarkan dalam Alkitab. 圣经原来很多很普通的道理，隐藏的智慧都给我们看出来了。 Banyak kebenaran di dalam Alkitab yang sangat sederhana, tetapi terselubung hikmat yang sangat tinggi yang kita bisa lihat. 那么一个连最基本的盈利方式都放弃的人， Dan seseorang yang membuang semua konsep keuntungan yang begitu mendasar, 只以为我可以保值，
就可以了。 Dia hanya mengira bahwa asalkan saya bisa menjaga keutuhan nilainya itu sudah boleh, bisa memelihara nilai asli，我就可以了。 maka itu sudah cukup. 这上帝不喜欢。 Ini yang tidak disenangi oleh 所以他 Tuhan. 说：“主啊，你交给了我1000，我现在还给你。 Maka dia mengatakan, oh Tuhan, 1 talenta yang kau berikan kepadaku, sekarang aku kembalikan. ” 耶稣说：“为什么你不交给那些管理钱财的人， Yesus mengatakan, mengapa engkau tidak serahkan 1 talenta ini kepada orang yang menjalankan uang itu? 让他连本带利给你呢？ Biarkan dia memberikan kembali kepadamu uang dan juga bunganya. 我给你1000， Aku memberikan 1 talenta. 你交给那些管理钱财的 Dan 人， kalau engkau memberikan kepada orang yang menjalankan uang itu, 他们赚了钱以后， dan setelah mereka mendapatkan 他们 keuntungan, 变成1200。 mereka mendapatkan menjadi 1,2 那 talenta. 他自己如果赚了150，把50交给你， Dan kalau dia sendiri mendapatkan 1,5 dan memberikan sisanya kepada 你 Anda, 虽然懒惰做工， maka meskipun Anda malas 但 bekerja, 你投资以后， tetapi setelah engkau menanamkan modal, 你得到的虽然只有50， yang engkau dapatkan meskipun itu hanya 比他 50, 得到的少很多， itu jauh lebih sedikit daripada yang dia 但 dapatkan. 是至少你的财宝有增加了。 Tetapi paling tidak hartamu itu sudah bertambah. 你连这样懒惰的事你都不肯做， Dan hal yang sedemikian malas pun engkau tidak mau melakukannya, 上帝就刑罚他了。 maka Allah pun akan menghukum dia. 今天教会的情形也是如此， Keadaan dalam gereja sekarang ini juga 有 lah demikian. 的人得的恩赐很多， Ada orang yang mendapatkan karunia begitu 有 banyak, 的人得的恩赐很少。 ada orang yang mendapatkan karunia begitu 那么 sedikit. 在上帝的眼光里， Tetapi dalam pandangan Allah, 上帝处理跟我们的关系的中间， ketika cara Allah dan hubungan Allah menyelesaikan itu 发 semuanya, 生问题的是哪一种基督徒呢？ yang terjadi masalah adalah orang Kristen yang semacam apakah itu? 常常是恩赐最小的人发生问题， Seringkali orang yang mendapatkan karunia yang paling sedikit yang timbul 他 masalah. 们也不做工， Mereka tidak bekerja, 他们也不投资， mereka juga tidak menambahkan 他 modal, 们也不发展， mereka juga tidak 就 memperkembangkan, 把恩赐保守在泥土的里面。 dan mereka hanya menjaga menyimpan karunia itu di dalam tanah. 我们的主再来的时候， Ketika Tuhan kita datang kembali, 他照样把原有的挖出来，对主说 Sa-：“ 你给我的还在这里。 sama halnya dia mengorek kembali yang dia simpan itu dan mengembalikan kepada Tuhan yang kau berikan masih ada di sini 这 katanya. 对不对呢？ Apakah ini benar? 这不对， Ini tidak benar. 因为神要求的不是如此。 Karena tuntutan daripada Tuhan bukanlah demikian. 神给我们多少， Berapa banyak yang Tuhan berikan kepada kita? 我们要发展多少多，才讨主的喜悦呢？ Berapa banyakkah yang kita harus perkembangkan baru bisa berkenan kepada Tuhan? 甚至没有固定讲数目， Alkitab tidak dengan jelas dengan pasti mengatakan 但 angka, 是圣经把一个原则讲出来， tetapi Alkitab menjelaskan tentang satu prinsip. 多给谁向谁都要， Seberapa banyak diberikan kepada seseorang, seberapa itu juga yang akan 少 dituntut. 给谁向谁少取。 Kepada seseorang diberikan sedikit, maka sedikit pula yang 这 dituntut. 个是活动性的平等。 Ini adalah kesetaraan keadilan yang dinamis. 上帝说：“我对他要多，因为我给他多； Allah 我对你要的少，因为我给你少。”这个就是公平。 Allah mengatakan, kepadanya aku tuntut banyak karena aku berikan banyak kepada dia. Kepada dia aku tuntut sedikit karena aku berikan kepada dia sedikit. Inilah keadilan daripada Tuhan. 公平不是分给你的恩赐完全等量齐观叫做公平。 Oleh karena itu keadilan bukanlah karunia yang diberikan kepada Anda itu sama banyaknya kepada orang yang 公 lain. 平是在整个时间过程中间，对你应当努力、应当允许、应当发挥的有所要求，你应当尽责任。 Keadilan itu adalah satu tanggung jawab di dalam proses perkembangan waktu yang engkau harus emban tanggung jawab itu. 我年轻的时候， Pada waktu saya muda, 生在穷的家庭。 saya dilahirkan dalam keluarga yang miskin. 我3岁的时候， Waktu saya usia 3 tahun, 我父亲离开世界。 ayah saya meninggal. 我那个时候1块钱都没有得到产业。 Waktu itu saya 1 rupiah pun tidak mendapatkan harta warisan. 日本时代 Pada zaman Jepang, 打仗的时间， ketika masa peperangan, 没有房子可以卖， tidak ada bangunan yang kita bisa jual. 没有产业可以分， Tidak ada harta yang bisa dibagikan. 所以我是贫如一席， Maka saya itu tangan kosong, 双手空空的建立起我这一生的事业。 kedua tangan saya kosong untuk dalam membangun usaha saya seumur hidup 我 ini. 年老的时候， Pada waktu saya lanjut usia, 我把大
大礼拜堂建起来了， Saya membangun gedung gereja yang besar. 我把神学院建起来 Saya 了， mendirikan sekolah 我 teologi. 把音乐厅建起 Saya 来了， mendirikan gedung 我 konser. 把博物馆建起 Saya 来了， mendirikan museum. 我把几十间分堂的礼拜堂建起来 Saya 了。 mendirikan membangun puluhan gedung gereja. 这个是神交托我的，我发挥，我发展得到的成绩。 Ini adalah satu hasil di mana Tuhan memberikan amanah kepada saya. Saya memperkembangkan saya dan menjalankan. 你说，唐牧师，为什么你有这样一个永不停止的追求呢？ Saudara menanyakan, Pak Tom, mengapa engkau mempunyai satu tuntutan pengejaran hal ini yang tidak pernah berhenti? 很多牧师做牧师几十年， Banyak pendeta yang setelah menjabat kependetaan puluhan tahun, 老了以后哪一点他的养老金他就满意了。 setelah mereka tua, mereka mengambil sedikit uang pensiun, mereka sudah menjadi puas. 我不是的， Tetapi saya tidak 我 demikian dengan 不 saya. 是加入一个教会做他们的牧师， Saya bukan bergabung dengan satu gereja dan menjadi pendeta di sana. 盼望他们给我老的时候一份养老金。 Dan mengharapkan mereka ketika saya tua nanti mereka memberikan kepada saya 从 uang pensiun. 年轻开始教会的时候， Tetapi dari sejak muda saya mendirikan 我盼 gereja. 望这个教会发展到很多很多的教会。 Saya mengharapkan gereja ini terus bisa berkembang sampai begitu banyak 我 cabang 不 yang 是 lain. 想发展这么多教会需要多少钱， Saya bukan memikirkan untuk memperkembangkan begitu banyak gereja itu membutuhkan berapa banyak 我 uang. 想着上帝兴起他的教会，是教会丰丰富富发展，也会剩下很多钱来发展更多的教会。 Tetapi yang saya pikirkan adalah Tuhan membangkitkan gereja terus berkembang dan Tuhan akan memberikan kelimpahan sehingga kelimpahan itu bisa dipakai untuk memperkembangkan gereja selanjutnya 我 lagi. 要求传道人一个一个加入归正福音教会。 Saya memanggil setiap hamba Tuhan satu persatu untuk bergabung di dalam 我 gereja. 想的不是要付多少钱来付给他们薪水，他们才能有钱来为教会工作。 Yang saya pikirkan bukanlah saya harus membayar kepada mereka berapa banyaknya honor supaya mereka mau melayani di sini. 我第一个思想就等他年老的时候，我要给他们每一个人都有足够的养老金。 Tetapi pemikiran saya yang pertama adalah saya memikirkan bagaimana ketika mereka sudah lanjut usia, gereja mempunyai kemampuan untuk memberikan uang pensiun kepada mereka untuk melanjutkan hari-hari tua mereka. 所以这个观念是完全不一样的。 Maka konsep ini sama sekali 那 berbeda. 么哪一个观念对呢？ Lalu konsep manakah yang benar? 是需要钱，所以一天到晚挂虑，一天到晚祈求上帝供应对呢？ Apakah kita membutuhkan uang, maka siang malam kita terus berdoa kepada Tuhan, kita terus khawatir. Apakah itu yang benar? 或者是努力工作，上帝不但供应，还要使我们有很多以下的钱财在发展更大的工作呢？ Ataukah sebaliknya, kita bekerja dengan giat, Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan dan Tuhan memberikan kelimpahan sehingga kita mempunyai kecukupan untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya. Apakah ini yang benar? 我们已经讲了很多种产业， Kita sudah membicarakan begitu banyak harta. 上个礼拜我们讲第6、第7、第8个产业。 Minggu yang lalu kita sudah membicarakan harta pusaka yang ke-6, 7, dan 8. 第6个产业是什么呢？ Apakah harta pusaka yang ke-6? 我们有信仰做我们的产业， Kita mempunyai iman sebagai harta 我们 kita. 就应当有德性来发挥我们的信仰。 Maka hendaklah kita juga mempunyai moralitas yang baik untuk memperkembangkan iman kepercayaan kita. 信是从哪里来的？ Dari manakah datangnya iman itu? 信是从听上帝的道来的。 Iman itu datang dari pendengaran akan firman 有 Tuhan. 很多人没有想到，上帝的话就是我们产业的根基。 Ada banyak orang yang tidak memikirkan bahwa firman Tuhan adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita 一 lakukan. 个真正有智慧的基督徒， Seorang Kristen yang sungguh-sungguh 他 berhikmat, 领受了上帝的道， dia telah menerima firman 我 Tuhan, 们建立了信仰， dia telah membangun 让 imannya, 这个信仰成为我们产业的基础， dan iman itu menjadi fondasi bagi harta yang kita 那 miliki. 我们就改变我们的生活， Maka kita pun mengubah hidup 我 kita, 们就建立我们的人格， maka kita pun membangun karakter 我 kita, 们就有丰盛的德性。 maka kita pun mempunyai moralitas yang 这 berlimpah. 个德性从哪里来？ Dari manakah datangnya moralitas 从 ini? 上帝本身的属性里面来的。 Itu datang daripada atribut Allah sendiri. 上帝是圣洁的， Allah itu suci, 上帝是公义的， Allah itu adil, 上帝是慈爱的， Allah itu penuh Sang cinta Di kasih, 是怜悯的。 Allah itu penuh belas kasihan. 上帝所有的德性 Semua atribut daripada Allah 都 ini, 从上帝的本身的生命发展出来。
semua moralitas kita itu diperkembangkan dari atribut Allah. 如果我们真的尊重上帝的话， Jikalau kita sungguh-sungguh menghormati firman 我 Tuhan 们领受了信仰， dan setelah kita menerima iman 我们在 ini, 信仰里面，我们也可以学习我们上帝智慧中所有的德行。 maka di dalam iman kita pun boleh belajar meneladani daripada semua moralitas daripada atribut Allah itu. 主啊，你是圣洁的， Oh Tuhan, Engkau itu suci. 求你把你的圣洁赐给我。 Berikanlah kesucian-Mu kepadaku. 主啊，你是真理， Oh Tuhan, Engkau itu 你 adil 把 dan benar. 你真实的道赐给我。 Berikanlah firman-Mu yang sejati 主 kepadaku. 啊，你是公义的， Oh Tuhan, Engkau itu adil. 你把你的义也建在我的生命里面。 Berikanlah kebenaran-Mu dibangun di dalam hidupku 主啊， ini. 你是良善的， Oh Tuhan, Engkau itu baik. 求你使我一生学习良善。 Biarlah seumur hidup saya boleh meneladani dan belajarkan 主啊， kebajikan. 你是智慧 Oh 的， Tuhan, Engkau itu 你 berhikmat. 是有善行的， Engkau itu mempunyai kelakuan yang 求你 baik. 把你的善行也赐给我。 Berikanlah juga kebajikan-Mu 所以 itu kepadaku. 在上帝的道理领受信仰的人， Maka orang yang menerima iman di dalam firman 就 Tuhan 在 ini, 上帝里面得做产业。 maka dia di dalam Tuhan pun telah mendapatkan harta itu. 有智慧、有德性的人， Orang yang mempunyai hikmat dan mempunyai 他的 moralitas, 产业无边， harta mereka itu tidak ada 他的 batasnya. 生命丰盛， Hidupnya itu berlimpah. 一生也因为上帝给他的智慧，过一个足够的生活。 Dan seumur hidup karena hikmat yang Tuhan berikan kepada dia, dia boleh melalui satu kehidupan yang berkecukupan. 上个礼拜我们讲第7个产业， Minggu yang lalu kita juga membicarakan harta yang ketujuh, 困境与奋斗。 yaitu kesulitan dan perjuangan. 上帝给我们的最大的产业之一， Salah satu harta yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita 让我们经历很多的困难。 adalah mengizinkan kita melalui banyak sekali 你 kesulitan. 不要以为上帝给你的困难是上帝离开你，上帝放弃你，是上帝不要你。 Janganlah saudara mengira kesulitan yang Tuhan izinkan itu berarti Tuhan tidak mengasihi saudara lagi. Tuhan meninggalkan Tuhan engkau dan Tuhan tidak mau menyayangi engkau lagi. 上帝在希伯来书告诉我， Di dalam kitab Ibrani Tuhan mengatakan, 我从不离开你， selamanya aku tidak pernah meninggalkan 我 engkau, 从不放弃你。 selamanya aku tidak membuang 那 engkau. 么不放弃我，不离开我的上帝，为什么把困难给我呢？ Lalu mengapa Allah yang tidak membuang saya, tidak meninggalkan saya, tetap mengapa dia mengizinkan kesulitan menimpa saya? 困难里面 Di dalam kesulitan 隐藏着上帝给你的奋斗力。 terselubung kekuatan perjuangan yang Allah berikan kepada 所 saudara. 以历史告诉我们， Maka sejarah mengatakan kepada kita, 最有贡献的民族 bangsa yang paling mempunyai 就 kontribusi 是经历苦难的民族， adalah bangsa yang mengalami penderitaan kesulitan. 最肤浅的百姓 Dan rakyat yang paling 就是 dangkal 从来没有遇见困难的民族。 adalah bangsa yang selamanya tidak pernah menjumpai kesulitan. 为什么欧美 Mengapa Amerika dan Eropa 他们工业的成就比亚洲更大呢？ prestasi industri mereka lebih besar daripada di Asia? 因为欧美有许多的地方很困苦， Karena di Amerika dan Eropa banyak tempat yang begitu sulit, 所以呢，他们一直发展， maka mereka terus 他 berkembang. 们苦难中间挣扎， Di dalam kesulitan mereka bergumul, berjuang. 困难中间研究， Di dalam kesulitan mereka meneliti. 从研究的中间产生的智慧。 Dan dari penelitian muncullah hikmat. 所以最好的车是德国做的， Maka mobil yang terbaik itu buatan Jerman. 那印尼就专买好车。 Maka di Indonesia hanya membeli mobil yang baik. 我们买车，有钱的就买 Mercedes， 买 BMW， 因为他这些车做得很好很好。 Ketika kita membeli mobil, ketika orang itu kaya, maka dia akan membeli mobil buatan Mercedes ataupun BMW karena buatan itu kualitasnya sangat 我们 baik. 没有钱的时候，慢慢降低我们的标准， Kalau uang kita tidak cukup, maka kita terus akan menurunkan standar 我就 kita. 买 Toyota， Maka kita membeli Toyota, 买代哈柱， kita membeli Daihatsu, 买更便宜的车。 kita membeli mobil yang lebih murah. 那我问你， Lalu saya tanya, 买车的人更有钱，或者坐车的人更有钱？ orang yang membeli mobil ataukah orang yang memproduksi mobil, manakah yang lebih kaya? yang bikin mobil lebih kaya atau yang memiliki mobil lebih kaya？ 买车的人或者坐车的人比较有钱呢？你告诉我， Beritahukan kepada saya. 哪一个有钱？我问你啊， 买车的人，买车的人更有钱。买车的人用钱就买到车，所以他有钱。
但是能够从没有想出怎么样做好汽车赚钱的人，才是真的赚钱的人。 Orang yang membeli mobil, memang dia mempunyai uang untuk membeli mobil karena dia memiliki kekayaan untuk membeli. Orang yang memproduksi mobil adalah orang yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan mereka itulah yang kaya sesungguhnya. 从什么都没有， Dari apapun tidak ada, 想 dia berpikir, 找 mencari, 挖出矿产， menggali tambang, 变成机器， dan menjadi mesin, 装成汽车， dan dibuat menjadi mobil. 从矿产不值钱的很便宜的东西， Dari bahan tambang yang tidak bernilai apapun, 做成一辆汽车可以卖几十公斤黄金。 dan dia bisa menjadikannya menjadi mobil yang dijual menjadi nilai berpuluh-puluh kilogram emas harganya. 从1950年 Dari sejak 1950到1960几年， sampai 1960 sekian, 一辆280S 的 Mercedes 汽车 satu mobil Mercedes E280 大概值9公斤黄金。 kira-kira nilainya 9 kilogram emas. 那么一个坐车的人， Dan seseorang yang memproduksi mobil 他 ini 可以从矿业变成9公斤黄金， dari bahan tambang dia ubah menjadi yang bernilai 9 kilogram emas. 他实在有钱， Dia sesungguhnya yang kaya 因为他是从没有变成有。 karena dia membuat dari yang tidak ada menjadi ada. 那印尼的人呢， Tetapi bagaimana dengan Hendak orang Indonesia? Banyak uang 钱借换汽车， dan dari uang mereka tukarkan dengan mobil. 开车慢慢就坏了， Ketika mereka mengendarai mobil itu pelan-pelan menjadi rusak 车就撞了， dan mobil itu mungkin menabrak 9公斤就没有了。 dan hilanglah nilai 9 所 kilogram 以他 emas 一直 itu. 做，一直产生几公斤、几公斤黄金。 Maka dia terus bekerja untuk menghasilkan kembali 9 kilogram emas itu. 这里的人一直付，一直付，几十公斤都没有了。 Dan orang di sini terus membayar lagi berapa puluh kilogram, akhirnya juga menjadi habis. 你不要以为有钻石、有汽车人是有钱的。 Janganlah saudara mengira orang yang mempunyai berlian permata, mempunyai mobil adalah orang yang kaya. 你要想那些从矿物什么都没有变成钻石、变成汽车赚钱的人，那些人真是有钱。 Tetapi hendaklah saudara berpikir, orang yang bisa mengubah bahan tambang itu menjadi sesuatu yang bernilai, merekalah sesungguhnya orang yang kaya. 我讲这些道理，没有好好思想的人不喜欢听。 Ketika saya mengatakan kebenaran tentang ini, orang yang tidak memikirkannya dengan seksama tidak suka mendengarnya. 因为这样听了很辛苦。 Karena kalau terus mendengarkan seperti ini sangatlah sulit. 能够买钻石、买汽车很舒服。 Kalau bisa membeli berlian, bisa membeli mobil itu sangat nyaman. 你要知道，困难产生奋斗，奋斗产生事业，事业产生金钱，这个是食物变有的智慧。 Tetapi saudara hendaklah ingat bahwa dari kesulitan timbullah hikmat, dari timbullah perjuangan, dari perjuangan timbullah usaha, dan usaha timbullah kekayaan. Inilah hikmat yang sesungguhnya. 上帝要把这种智慧放在我们里面， Allah mau menaruh hikmat seperti ini di dalam kita. 你也把这种智慧教导给你的子孙 Dan。hendaklah saudara mengajarkan hikmat seperti ini kepada anak cucu saudara. 他们不是变成现成的人。 Sehingga mereka bukan menjadi orang yang instan. 什么叫做现成的呢？ Apakah yang dimaksudkan dengan instan? 什么都不会做就享受。 Apapun yang mereka tidak perlu kerjakan, mereka bisa langsung menikmati. 我不是的， Tetapi tidak demikian dengan 我 saya. 要有一个漂亮的教会， Kalau saya mempunyai satu gereja yang indah, 我要努力讲道， maka saya harus berkhotbah dengan giat. 我要建立信众， Saya harus membangun jemaat 使他们有信仰。 sehingga mereka mempunyai 然后 iman 我们要 kepercayaan. 为他们预备礼拜堂， Dan kita harus menyediakan gedung gereja bagi 我们要 mereka. 买地皮， Kita harus membeli tanah. 我们要建礼拜 Kita 堂， harus membangun gedung 要 gereja. 设计怎样把礼拜堂盖得好。 Kita harus merancang gedung gereja dan membangunnya dengan baik. 没有到有， Dari tidak ada menjadi 你要 ada. 花多少心血才能成功？ Berapa banyak usaha yang kita harus habiskan baru bisa berhasil. 不是只要有礼拜堂我去做礼拜，这个叫做现成的。 Bukanlah asal ada gedung gereja saya datang ke kebaktian. Itu yang dimaksudkan dengan secara instan. 我们要听好音乐吗？ Apakah kita mau mendengarkan musik yang baik? 需要音乐听， Kita memerlukan gedung musik yang baik. 需要音乐家， Kita memerlukan musikus yang baik. 需要研究音乐的人， Kita memerlukan orang yang meneliti 需 musik. 要会拉琴的人。 Kita memerlukan orang yang bisa memainkan alat musik. 几十年他研究、练习，
慢慢他会弹琴。 Beberapa puluh tahun dia harus meneliti dan dia belajar pelan-pelan dia bisa memainkan alat musik. 所以最舒服的就是那些买了票到音乐厅去听见好音乐的人。 Maka yang paling menikmati adalah orang yang hanya membeli tiket, mereka langsung masuk ke gedung musik, mereka menikmati musik itu saja. 最不舒服的人就从零开始产生各样的奋斗，到最后有音乐、有音乐家、有音乐厅、有音乐果效的人。 Orang yang paling susah adalah orang yang harus bersusah payah dari belajar sampai dari tidak ada akhirnya menjadi ada sehingga orang lain bisa menikmati. 我要作曲， Saya harus menggubah lagu, 我要建立音乐厅， saya harus membangun gedung musik, 我要呼召音乐团契的 saya 人， harus memanggil merekrut orang-orang 我 musikus, 要把音乐造出来， saya harus menciptakan musik 需要的预备， dan harus ada persiapan 需要的筹划 dan harus ada perencanaan 是很多很多的。 dan semua persiapan itu begitu 感 banyak. 谢上帝， Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. 上帝很赐福奋斗的人。 Tuhan sangat memberkati orang yang berjuang. 人奋斗以前给他什么呢？ Sebelum seseorang berjuang, apakah yang Tuhan berikan kepada dia? 给他困苦。 Dia memberikan kesulitan kepada dia. 你们有穷苦的人， Maka kalian yang mempunyai kesulitan dan 要 penderitaan, 感谢上帝。 saudara harus bersyukur kepada 你们 Tuhan. 太顺利的人， Karena orang yang terlalu lancar, 要非常谨慎， maka hendaklah Anda penuh 提 kewaspadaan. 醒自己， Ingatkan dirimu, 我要小心。 saya harus hati-hati. 我在顺利中间可能滑倒， Di tengah kelancaran mungkin saya terpleset, 在奋斗中间可能奋斗， tetapi di tengah kesulitan mungkin sekali saya bisa berjuang. 所以奋斗与困境是我们的第7个大产业。 Maka kesulitan dan perjuangan itu adalah harta ketujuh yang kita miliki. 上个礼拜我们讲了第8个大的产业， Minggu yang lalu kita sudah membicarakan harta yang ke-8. 第8个产业是什么呢？ Apakah harta yang ke-8? 就是上帝所给我们的机制， Yaitu talenta yang Tuhan berikan kepada 上 kita 帝所给我们的恩赐， dan karunia yang Tuhan berikan 以 kepada 及上 kita 帝交给我们的机会。 dan kesempatan yang Tuhan serahkan kepada 当 kita. 一个人发现他有才智的时候， Ketika seseorang menemukan dirinya mempunyai 他 talenta, 要知道这是神所赐 dia 的。 harus menyadari bahwa ini adalah pemberian Tuhan. 上帝没有把才智交给动物， Tuhan tidak menyerahkan talenta kepada 那 binatang. 动物只有生活的本能 Binatang hanya mempunyai fungsi secara untuk hidup saja, ，insting insting untuk hidup. dari cukup bagaimana hidup，能够生活需要的那个daya dasar，这个叫做 insting， Kemampuan dasar untuk hidup saja itu yang disebut sebagai insting. 没有才智， Tidak ada talenta, 只有人会想出音乐， hanya manusia yang bisa memikirkan tentang musik, 人会想出艺术， manusia bisa memikirkan tentang seni, 人会想出建筑， manusia bisa menciptakan tentang bangunan, 人会想出这个技术， manusia bisa menghasilkan teknik, 人会产生智慧， manusia bisa menghasilkan satu 这个是 hikmat. 才智在里面， Ini karena ada talenta yang di dalam, 机会在外面。 ada kesempatan yang ada di luar. 上帝啊，你给我的才智， Oh Tuhan, talenta yang kau berikan 上 kepadaku. 帝啊，你所给我遇到的机会， Oh Tuhan, kesempatan yang kau izinkan aku bisa 配合起来。 menjumpainya, ketika 就 digabungkan, 变成我们的第8个大产业。 ini menjadi harta ke-8 yang kita 那 miliki. 今天是第3次讲的财产的事情， Dan hari ini adalah kali yang ketika kita membicarakan tentang harta, 我们今天在谈，我们还有什么产业呢？ kita akan membicarakan, merenungkan lagi harta apakah yang lain yang kita 我们的 miliki. 第9个产业是什么呢？ Apakah harta kita yang ke-9? 第9个产业， Harta yang 是 ke-9 我们的同道、我们的同志跟我们的朋友。 yaitu rekan-rekan kita dan teman-teman kita. 我们不要看不起那些与我们一同奋斗、一同征战、一同发展事业的人。 Janganlah kita menghina orang-orang yang bersama-sama dengan kita berperang, bersama-sama dengan kita memperkembangkan usaha 我 kita. 做一个比喻， Sebagai 我 contoh, 做传道人， saya sebagai seorang hamba 我有 Tuhan, 很多同工， saya mempunyai banyak rekan, 他们也一样讲道， mereka juga sama-sama berkhotbah, 一样建立教会， mereka sama-sama membangun 一样 gereja, 发展上帝的圣工。 mereka sama-sama memperkembangkan pelayanan kepada Tuhan. 这些同道 Semua rekan ini 是我的产业， adalah hartaku. 上帝把它放在我四周， Allah menaruh mereka di sekeliling 我要 saya. 发展的事，我告诉他们， Apa yang saya ingin perkembangkan, saya beritahukan kepada 他 mereka. 们用同样的心智来发挥我们要做的工作。 Dan supaya kita mempunyai satu tekad yang sama untuk memperkembangkan pelayanan 所以 kita, 我要爱惜同工， maka saya harus mengasihi rekan, 我要好好保护他们， saya harus memelihara mereka dengan baik, 好好使用他们， saya harus memakai mereka dengan 把 baik pula. 上帝给他们的才智
上帝给他们的智慧应用出来， Saya harus bersama-sama dengan mereka memakai semua talenta yang Tuhan berikan kepada 一 mereka. 个能够以同道同志一同建立事业的人， Seseorang yang bisa membangun usaha bersama dengan rekan-rekan mereka. 这个人也就是爱惜上帝财宝的人。 Maka seseorang ini juga adalah orang yang bisa mencintai dan menghargai harta yang Tuhan berikan kepada 感 dia. 谢上帝， Kita bersyukur kepada 我 Tuhan. 对着主啊，我要建立教会， Saya berkata kepada Tuhan, oh Tuhan aku mau membangun 那 gereja. 么我需要同工， Dan saya membutuhkan rekan. 我需要讲台上的同工， Saya membutuhkan rekan dari mimbar. 我需要牧养上的同工， Saya membutuhkan rekan yang bisa bersama-sama 我 menggembalakan. 需要传福音的同工， Saya membutuhkan rekan untuk bersama mengabarkan 我需 Injil. 要到远方去发展分会的同工。 Saya membutuhkan rekan yang bisa memperkembangkan cabang di tempat-tempat yang jauh. 上帝就把这些同工赐给我， Demikianlah Tuhan menganugerahkan rekan-rekan seperti ini kepada saya. 我要爱护他们， Maka saya harus mengasihi mereka. 珍惜他们， Saya harus menghargai 这 mereka. 是神所给我们的产业。 Karena inilah harta yang Tuhan berikan kepada kita. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada 虽然 Tuhan. 不是每一个在神学院读书的人，以后都成为我们的同工。 Karena bukanlah setiap orang yang sekolah di dalam sekolah teologi, dikala kemudian hari mereka setiap orang menjadi rekan 但 kita. 如果神引导他们成为我们未来的同工， Tetapi jikalau Tuhan memimpin mereka menjadi rekan kita yang di waktu yang 我 mendatang, 们好好栽培他们， maka biarlah kita membina mereka dengan baik. 好好启示他们， Biarlah kita memberikan arahan yang baik kepada mereka, 以至于他们知道怎么做。 supaya mereka tahu bagaimana mereka melakukan pelayanan. 然后他们虽然不在我们教会做同工， Lalu meskipun mereka tidak menjadi rekan di dalam gereja kita di sini, 他广义上还是我们的同工。 tetapi secara makna yang luas mereka masihlah merupakan rekan 有的 bagi 人 kita. 回到自己的教会， Ada orang kembali kepada gerejanya 有的 sendiri. 人派到别人的教 Ada 会， orang yang diutus ke dalam ke gereja yang lain. 都是上帝的家， Ini semua adalah rumah Tuhan. 都是我们的同工。 Itu semua adalah rekan-rekan kita. 这些是上帝给我们的产业， Inilah harta yang Tuhan karuniakan kepada kita. 第9种产业， Ini adalah harta yang ke-9. 爱惜同工的， Biarlah kita orang yang mengasihi, 爱 menghargai 惜 rekan. 上帝所赐给我们侍奉主的人， Kita mengasihi dan menghargai orang-orang yang ditaruh Tuhan untuk melayani bersama dengan 我们 kita. 就可以发展上帝的工作。 Maka demikianlah kita memperkembangkan pekerjaan Tuhan. 第9样的同工， Ini adalah harta yang ke-9, yaitu rekan. 最后一样的同工， Dan harta yang terakhir, 我们所得到的财产， harta yang kita 我 dapatkan, 们所得到的土地， semua tanah yang kita 我们所 dapatkan, 得到的房产， dan semua properti tanah yang kita 我 dapatkan, 们所建立的事业， semua usaha yang kita bangun, 这是看得见的产业。 ini adalah harta yang kelihatan. 这个是世界上物质的产业。 Ini adalah harta materi yang 比如说 duniawi. 唐牧师，为什么你把这个产业放在第12呢？ Saudara menanyakan, Pak Tong, mengapa engkau menaruh harta ini pada nomor 10? 有2个原因， Ada 2 alasan. 因为这是物质的， Karena ini bersifat materi. 物质的一定不是最重要的， Yang bersifat materi pastilah bukan yang 最 terpenting. 重要的一定是生命的、永恒的，是属灵的。 Yang terpenting pastilah yang rohani, yang berkaitan dengan hidup dan yang kekal. 第一个产业，上帝是我的产业； Harta yang pertama adalah Tuhan adalah harta 第 pusakaku. 四个产业，世界上的财宝、地产是我们最后的产业。 Semua harta materi kita miliki dalam dunia itu adalah harta yang terakhir miliki. 如果有上帝， Jikalau kita memiliki Tuhan, 就能有一切。 maka kita bisa memiliki segala sesuatu. 很多人看不见这个事情， Banyak orang tidak bisa melihat akan 他 hal 们只 ini. 看见钱， Yang mereka lihat hanyalah uang. 看见土地， Mereka hanya melihat tanah. 看见银行 Mereka 存 hanya 款， melihat tabungan di 他 bank. 们以为这是产业， Mereka mengira inilah harta. 看得见的产业 Ini adalah harta yang kelihatan. 是暂时的， Itu yang sementara. 看得见的产业 Harta yang 是 kelihatan, 带不去的， yang tidak bisa kita bawa pergi. 看得见的产业 Harta yang 是 kelihatan, 可以被抢、 itu bisa dirampas, 被烧、 bisa dibakar, 被偷、 bisa dicuri. 被拿去的产 Bisa 业， adalah harta yang bisa diambil pergi. 这是
最不重要的产业。 Ini adalah harta yang paling tidak penting. 虽然如此， Meskipun demikian, 我们更知道， kita lebih 我 lagi 们 tahu 物质性的产业是带不走的。 harta yang bersifat materi yang kita miliki itu tidak bisa kita bawa pergi. 最有钱的人死的时候， Orang yang paling kaya ketika mereka mati 只能把钱交出来， hanya bisa menyerahkan uang mereka 或者他的儿女继承下去， ataukah anak cucu mereka yang mewarisi 或者他的仇敌把他抢过去。 ataukah dirampas oleh para 他 musuhnya. 死的时候，除了个别的身体 Setelah waktu dia mati hanya selain daripada tubuh jasadnya 埋在坟墓里面， ketika dimakamkan di dalam 什 kuburan 么地也不能带去， dan tanah pun dia tidak bisa 什 bawa 么 pergi. 财也不能带去， Harta apapun dia tidak bisa 什 bawa 么 pergi. 都留在世界。 Apapun dia tinggalkan di dalam dunia 这 ini. 些是看得见的， Karena ini semua yang 是 kelihatan, 不能带走 yang 的， tidak bisa dibawa 是 pergi, 物质性的， yang bersifat 不是 materi, 永远的产 yang 业。 bukan kekal. 求主帮助我 Kiranya 们， Tuhan menolong 给 kita. 我们听完这3个礼拜的道， Biarlah setelah kita mendengarkan khotbah selama 3 minggu ini, 醒过来， kita menjadi sadar, 对主的主啊 kita，mengatakan, oh Tuhan, 求你给我觉悟， berikanlah kesadaran kepadaku, 给我灵性的悟性， berikan kesadaran secara rohani kepadaku, 明白我应当追求什么， supaya aku bisa mengerti apakah yang harus ku kejar dan 使我 tuntut. 成为一个丰丰富富的基督徒， Supaya saya boleh menjadi seorang Kristen yang berkelimpahan 荣耀你的名， dan memuliakan nama Tuhan, 成为丰丰盛盛、有丰富生命的基督徒。 menjadi seorang Kristen yang mempunyai hidup yang 我 berkelimpahan. 们今天就讲到这个地方， Sampai di sini saja hari 我 ini. 们一同低头祷告， Mari kita tunduk kepala dan berdoa 大 bersama. 家一同低头祷告。 Kita berdoa bersama. 主啊，感谢赞美你， Oh Tuhan, kami bersyukur dan memuji 这 Engkau. 三个礼拜里面， Selama 3 minggu 你 ini, 给我们思想基督徒的产业， Engkau menolong kami untuk merenungkan harta sebagai seorang 你一 Kristen. 步一步带领我们， Setahap demi setahap Engkau menuntun 给我 kami, 们知道我们在世界上所有的是什么， sehingga kami boleh menyadari apakah yang kami miliki di dalam dunia 给我们 ini, 知道我们能带去的是什么， sehingga kami boleh menyadari apakah yang bisa kami bawa 给我 pergi, 们知道我们永恒所存有的是什么。 sehingga kami juga bisa mengerti apakah yang akan ada secara kekal. 求主把智慧赐给我们， Berikanlah hikmat kepada kami ya 给我 Tuhan, 们用悟性明白这些真理， supaya dengan kesadaran ini kami boleh mengerti kebenaran 好叫 ini, 我们一生一世可以讨你的喜悦。 supaya seumur hidup kami boleh berkenan kepada 主啊， Engkau. 你听我们的祷告， Dengarlah seluruh doa kami ya 我们 Tuhan. 感谢赞 Kami 美， bersyukur dan memuji Tuhan. 奉主耶稣基督的圣名， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang kudus. 阿门。 Amin.